Kita belajar minggu lepas. Kita dah masuk tentang kejatuhan Melaka lah. Saya dah bagi dekat dalam grup Telegram, saya dah bagi penerangan sikit. Jadi minggu ni kita buat pengukuhan sikit lah. Kenapa Melaka dia boleh jatuh ni, bab penting. Kita boleh belajar kat sini, banyak pengajaran yang kita boleh ambil dan kita boleh kaitkan dengan zaman sekarang. Kenapa Melaka ni jatuh? Sebab utamanya adalah masalah dalaman. Bukan sebab Portugis tu kuat atau Portugis tu senjata lebih moden dan sebagainya. Dia lebih pada masalah dalaman. Okey, kita teruskan. Okey, jadi kita dah tahu ini mana-mana pun fakta pun kita boleh baca. Dalam buku kita ada, dekat dalam website ada. Melaka jatuh pada tahun 1511. 1511. Jadi Melaka ni ditemui hanya bertahan selama lebih kurang 100 tahun saja. Adalah sempat dalam berapa? 5 orang sultan, 7 orang bendahara sebenarnya. Saya tak ingat ada berapa. Tapi bendahara ada 7, sultan saya tak ingat ada berapa. Jadi selama 100 tahun saja boleh bertahan. Tapi dalam 100 tahun tu Melaka ni telah pun banyak banyak melakukan perubahan-perubahan lah. Terutama dari segi alam Melayu, membawa kemajuan dari segi perdagangan dan pelabuhan ke alam Melayu, menjadikan Melaka ni sebagai pelabuhan yang utama di dunia pada ketika itulah, sampai dianggap sebagai Venice di Timur. Kita kamu mungkin tahu di Itali ada satu tempat yang dikenali sebagai Venice yang merupakan sebuah bandar pelabuhan yang utama di Eropah. Jadi Melaka ni dianggap Venice di Timur. Okey, jadi kita belajar sebelum ni tentang kegemilangan Melaka, tentang penyebaran agama Islam, tentang pelabuhan yang terletak di tengah laluan timur dan barat. Jadi tentang kekuatan tentera dia, tentang kekuatan tentera laut dia, tentang kegemilangan pentadbiran dia. Jadi kita belajar sebelum ni. Tapi kenapa walaupun Melaka ni ada banyak kelebihan, banyak kegemilangan, tetapi boleh jatuh di tangan Portugis dalam masa beberapa hari saja. Lepas dah 100 tahun wujud sebagai sebuah negara berdaulat, tiba-tiba boleh jatuh dalam masa beberapa hari saja ke tangan Portugis. Okey. Jadi inilah dua sebab utama kerana masalah kepimpinan dan masalah perpaduan. Dua masalah ini yang membawa kepada kejatuhan Melaka. Kita tengok watak-watak dia. Okey, yang pertama sekali Sultan Mahmud Shah. Okey. Sultan Mahmud Shah ni adalah sultan yang boleh dikatakan lemah lah. Pada masa itu boleh dikatakan lemah sebab dia ni kalau kita tengok sejarah dia mudah percaya pada kata-kata orang sekeliling dia. Dan kita juga ada Bendahara Tun Mutahir. Bendahara Tun Mutahir ni ialah bendahara yang mahir dalam mentadbir. Dan yang bendahara yang bijak lah, nak cakap bijak. Selepas Tun Perak, Bendahara Tun Mutahir ni adalah bendahara yang bijak mengurus pelabuhan Melaka, yang menyebabkan Melaka ni, membolehkan Melaka ni menjadi kaya lah pada ketika itu. Jadi wujud pertentangan di antara dua orang ni, iaitu Sultan Melaka, Sultan Mahmud Shah dan juga Bendahara Tun Mutahir. Okey. Jadi pergolakan ni menyebabkan ketidakstabilan politik. Okay, selain daripada tu kita boleh tengok yang kita akan belajar sekejap lagi. Okey, di Melaka ni ada satu perkara yang tidak dapat dielakkan sampai sekarang ni, iaitu amalan pilih kasih. Dia mengutamakan keluarga dia dalam hal-hal urusan tertentu. Jadi orang besar ni dia percaya dia hanya mengutamakan keluarga dia dan rakan-rakan dia yang dibawa naik ke dalam pentadbiran. Okay, lepas tu unsur rasuah. Rasuah ni apabila ada peniaga-peniaga yang kaya dengan ahli-ahli politik sampai sekarang pun, apabila ada rasuah, dia boleh melicinkan pentadbiran, boleh melicinkan urusan dia lah. Urusan peniaga tersebut, pedagang tersebut di Melaka.
Ni kalau dia susah nak masuk ke pelabuhan misalnya, dia bagi rasuah, bukanlah rasuah, dia bagi hadiah sikit pada Syah Bandar ke, pada bendahara ke, maka mudahlah dia untuk melakukan berdagang ni Melaka. Penyelewengan dalam, dan juga penyelewengan dalam takbiran. Ni kita akan belajar sekejap lagi. Dan juga berlaku perbelahan antara pembesar. Ini kita kaji sekejap lagi. Antara pembesar-pembesar Melaka ni ada 4. Ada bendahara, Syah Bandar, Temenggung dengan Laksamana, dia saling bergaduh. Banyak sebab lah, nanti kita bincang. Okay. Tu tengok rakyat Melaka sendiri tidak bersatu padu. Okay, kenapa? Sebab rakyat Melaka ni bukan saja terdiri daripada orang Melayu, tapi ada berbagai bangsa. Ada orang Parsi, ada orang Arab, orang Cina, orang India. Orang Portugis pun ada, semuanya berdagang di Melaka, duduk di Melaka, menetap di Melaka. Jadi sebab ada pelbagai pedagang daripada seluruh dunia ni duduk di Melaka, jadi dia setiap akan berpuak-puak bersama dia, menyebabkan rakyat Melaka tidak bersatu padu. Ada orang Melayu, orang Jawa, orang Laut, macam-macam. Lepas tu berlaku persaingan kuasa antara pembesar Melaka, ini kita dah bincang tadi. Dan juga di Melaka ni dia ada banyak, dia tidak ada askar yang tetap. Dia banyak mengupah askar daripada Jawa dan juga Parsi. Jadi askar-askar upahan ni dia tidak setia kepada sultan, dia hanya setia kepada siapa yang boleh bayar lebih banyak. Sebab dia ialah askar upahan. Okay, kenapa Portugis inginkan Melaka? Pertama sekali ialah kerana 3G. Apa ni 3G ni? Tok kat bawah ni. Iaitu gold. Dia orang ni nak kaya lah. Itu nak gold, nak emas. Yang kedua ialah glory. Kemasyhuran. Dia nak mendapat pengiktirafan daripada rakan-rakan negara Eropah dia. Jadi dia mahukan Nemo rasa hebat lah apabila dapat menakluk negeri-negeri di Asia. Dan akhir sekali ialah menyebarkan agama Kristian melalui kitab Injil ataupun Gospel. Gospel ni kitab Injil. Jadi ini kita panggil 3G. Gold, Glory, Gospel. Kalau kita tengok peta ni, ini Portugis, ni Portugal. Dia belayar jauh orang-orang Portugis ni. Dia lalu Laut Atlantik, dia ikut Afrika, dia ikut sampai dekat ni dipanggil apa? Cape Hope. Cape Hope ni ialah tempat di mana dia bertukar arah. Ataupun Tanjung Pengharapan dalam bahasa Melayu. Sampai kat Cape Hope ni dia patah balik ke atas. Lalu Selat Ormuz. Sekejap lalu Laut Arab sampai ke India. Dekat sini dia ada satu pelabuhan yang dia dah takluk, iaitu pelabuhan Goa. Lepas tu daripada Goa ni dia lalu lagi ke Sri Lanka, dia naik ke atas sampai ke Burma, Thailand dan akhirnya sampai ke Melaka. Jadi perjalanannya beribu-ribu kilometer daripada negara di Eropah untuk sampai ke Melaka, semata-mata kerana ingin menakluki Melaka. Sebab yang kedua kerana Portugis ini menghapuskan penguasaan perdagangan Islam. Kenapa? Sebab pada masa tu, pada abad ke-16, pada abad ke-16 tu, laluan darat daripada Turki sampai ke China ni dikuasai oleh orang Islam. Ini orang Islam. Jadi orang Portugis ni dia tak boleh kawal laluan perdagangan darat. Tak boleh. Jadi caranya adalah dia kena ikut laut. Sebab orang Portugis ni dia nak apa? Dia nakkan sutera. Dia nak teh daripada China. Dia nak tembikar daripada China. Lepas tu dia nak rempah di Kepulauan Melayu. Dia nak perak yang ada di Kepulauan Melayu. Dia nak emas. Dia tak boleh ikut jalan darat. Sebab jalan darat dikuasai oleh orang Islam. Jadi dia kena ikut jalan laut. Walaupun jauh sikit.
Jadi pada masa itu Portugis telah pun menakluki Goa di India, ni Goa jadi dia dah ada pelabuhan di timur. Tapi pelabuhan ni dia tak boleh menguasai lagi perdagangan rempah. Sebab perdagangan rempah tadi telah dikuasai oleh orang Melaka. Okey. Yang ketiga, mengawal perdagangan rempah, kita bincang tadi. Melaka menguasai perdagangan rempah menyebabkan dia tidak dapat mengawal lah. Okey, akhir sekali menyebarkan agama Kristian. Dia ada sebab lain lah selain daripada kekayaan dan juga kemasyhuran, dia ingin menyebarkan agama Kristian Tapi itu dia tak berjaya di Melaka tak berjaya. Okey. Ini kan kita cerita sekejap lagi. Okey, apa dia konflik? Konflik dalam Istana Melaka menyebabkan pergaduhan di antara pembesar-pembesar. Okey, kita ada Bendahara Tun Mutahi. Okey, kita ada Sultan Mahmud. Okey, lepas tu kita ada Raja Mendilia. Kita tengok 3 orang dulu. Okey, sekejap Okay, mula-mula saya pada tahun sebelum pada kejatuhan Melaka tu, ada seorang Portugis bernama Lopes de Sequeira ni telah pun datang ke Melaka ingin berdagang. Jadi apabila dia sampai ke Melaka, dia berjumpa dengan Tun Mutahi. Jadi dia adalah kot dia bagi hadiah sedikit pada Tun Mutahi, maka Tun Mutahi pun memberikan Lopes de Sequeira ni, orang Portugis ni, sebuah tanah untuk membina gudang. Jadi Lopes de Sequeira ni pun dia bina gudang untuk dia berdagang di Melaka lah, di tanah yang diberikan oleh Tun Mutahi pada ketika itu. Okay. Jadi berapa lama lepas tu, bendahara tengok gudang ni telah pun menjadi kubu. Jadi kubu, siap ada letak senjata, ada letak tentera dalam gudang ni, menyebabkan Tun Mutahi ni marah lah. Dan dia pun bakar gudang tersebut. Dan menangkap orang Portugis ni, dipenjarakan. Okay, termasuk Lopes de Sequeira ni tadi. Jadi Lopes de Sequeira ni pun marah lah, dia kena tangkap. Tapi tak tahu macam mana caranya Lopes de Sequeira ni tiba-tiba dia boleh lari daripada tahanan dan balik ke Portugis dan minta tolong daripada Portugis lah untuk menyerang Melaka. Jadi Portugis pun, Raja Portugal ketika itu marahlah apabila dia mengetahui bahawa gudang dia di Melaka telah pun dibakar. Jadi dia pun mengarahkan Alfonso de Albuquerque ni untuk menyerang Melaka. Okey, tamat cerita tu, kita berhenti sampai situ dulu. Lepas tu ada seorang lagi pedagang India yang bernama Nina Suradewana ni. Dia nak berdagang di Melaka. Okey, jadi untuk memudahkan dia berdagang di Melaka, dia bagi hadiah. Hadiah ni kita tak tahulah, sekarang kita panggil rasuah lah. Tapi dulu dia panggil hadiah. Bagi hadiah pada Tun Mutahi supaya Tun Mutahi ni melicinkan urusan dia berdagang di Melaka. Okey, jadi Tun Mutahi ni dia tak anggap tu rasuah, dia anggap tu sebagai hadiah. Jadi dia pun terima hadiah tersebut. Dan dibenarkan Nina Suradewana ni berniaga di Melaka. Okey. Tapi ada saksi yang nampak bahawa Nina Suradewana ni bagi duit kepada Tun Mutahi, iaitu seorang yang bernama Si Kitul. Si Kitul ni nampak dan pada ketika itu ada persaingan di antara Shah Bandar. Shah Bandar ni orang yang menjaga pelabuhan, yang mengetik cukai. Shah Bandar Raja Mendilia dengan Bendahara Tun Mutahi, dia bersaing. Bersaing siapa kaya, siapa lagi pengaruh. Jadi apabila Si Kitul ni tahu bahawa Bendahara Tun Mutahi menerima hadiah daripada Nina Suradewana, Si Kitul ni telah beritahu pada Raja Mendilia. Okay. Raja Mendilia pun fikir bahawa ini peluang dia untuk menjatuhkan Tun Mutahi. Jadi dia berpakat dengan Laksamana Khoja Hassan, dia report kepada Sultan Mahmud Shah. Okay. Sebelum tu, Sultan Mahmud Shah ni, dia berminat nak kahwin dengan Tun Fatimah. Tun Fatimah ni ialah anak kepada Tun Mutahi. Jadi apabila Tun Mutahi ni tahu Sultan Mahmud berminat dengan anak dia,
Dia cepat-cepat tunangkan Tun Fatimah dengan Tun Ali. Jadi raja pun tidak dapat, Sultan Mahmud Shah tidak dapat berkahwin dengan Tun Fatimah sebab Tun Fatimah telah pun ditenangkan dengan Tun Ali. Ini menyebabkan Sultan Mahmud marah. Jadi dari dua sebab dia marah pada Perdana Tun Mutahir. Pertama, kerana tak dapat kahwin dengan Tun Fatimah. Yang kedua, kerana hasutan daripada Shah Bandar Raja Bendelia dan Laksamana Khoja Hassan ni mengatakan Tun Mutahir ni cuba untuk menandingi kekayaan Sultan dan juga ingin menggulingkan Sultan Mahmud. Okey. Jadi apabila Sultan Mahmud Shah ni telah pun mengetahui daripada Raja Mendilia dan Khoja Hassan ni tentang kononnya Tun Mutahir ni cuba nak menyaingi kekayaan dia, Sultan Mahmud pun telah membunuh menjatuhkan hukuman mati pada Bendahara Tun Mutahir, mati. Tonggong Hatun Hassan, kawan daripada Bendahara Tun Mutahir, telah pun dibunuh, termasuk Tun Ali. Tun Fatimah tak bunuh sebab dia jadikan isteri dia. Dia dah bunuh keluarga Tun Mutahir dengan suami dia. Suami dia Tun Ali, tapi Tun Fatimah ni dia jadikan isteri dia pula. Pelik sikit ceritanya. Okey. Jadi apabila dia dah bunuh semua ni, maka barulah dia tahu bahawa ada cerita daripada orang lain pula nyatakan bahawa Laksamana Khoja Hassan dan juga Shah Bandar Raja Mendilia ni memfitnah Bendahara Tun Mutahir. Maka Sultan Mahmud ni menyesal. Jadi apabila dia menyesal, dia marah lagi lah. Apabila dia marah, dia bunuh pula Laksamana Khoja Hassan dan Shah Bandar Raja Mendilia. Akhir sekali, Bendahara tak ada, Temenggung pun dihukum bunuh, Laksamana pun dihukum bunuh, Shah Bandar pun dihukum bunuh. Okay. Dan ceritanya apabila Raja Mendilia ni telah pun dihukum bunuh, kawan dia iaitu Naina Catu. Naina Catu ni seorang pedagang daripada Melaka juga, daripada India juga. Okay, dia rasa marah lah sebab Sultan telah membunuh kawan dia, Raja Mendilia. Jadi dia pun berpakat dengan Alfonso de Albuquerque yang datang daripada Portugis untuk menyerang Melaka, dan memberikan maklumat-maklumat penting lah tentang kat mana simpan makanan, di mana kubu pertahanan, dekat mana kawasan-kawasan yang mudah dimasuki kepada Alfonso de Albuquerque, menyebabkan Alfonso de Albuquerque pun menyerang Melaka dengan bantuan maklumat daripada Naina Catu. Okey? Itu cerita dia apa yang berlaku dalam Istana Melaka. Sultan Mahmud tadi telah pun membunuh semua orang lah nak cakap. Jadi satu peluang baik bagi Portugis untuk menjatuhkan Kesultanan Melayu Melaka. Sebab orang pentingnya semua dah tak ada. Jadi kesempatan bagi Alfonso de Albuquerque dengan angkatan tentera dia ni untuk menyerang Melaka lah pada ketika itu. Jadi ni kronologi dia. Okey, Lepas dia Sekora datang ke Melaka pada tahun 1509. Dia telah pun membina kubu dan telah pun ditangkap oleh Bendahara Tun Mutahir, tapi terlepas balik ke Portugis. Okey, pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque telah datang menyerang Melaka. Okey, iaitu sebanyak 3 kali. 25 Julai, 10 Ogos dan 24 Ogos. Dan akhirnya pada 25 Ogos, Kesultanan Melayu Melaka telah pun berakhir. Itu cerita dia. Okey. Jadi maknanya kenapa kalau persoalannya kenapa sebuah pelabuhan yang moden, yang kaya dengan harta, yang mempunyai penduduk yang ramai, yang punya senjata yang banyak dengan meriam beribu-ribu, dan pada ketika itu juga Melaka ni adalah mempunyai teknologi yang tinggi lah, sebab orang Portugis dia menggunakan senapang musket, senapang yang kena bakar sumbu dia baru boleh tembak. Orang Melaka menggunakan senapang yang menggunakan batu api, maknanya tak payah bakar sumbu dia. Batu api tu dia macam lighter, tu menyala, tu tembak. Tapi kalah dengan tentera Portugis. Sebabnya ni lah, sebabnya tadi pergaduhan antara Sultan. Okay, seolah-olah pada ketika itu
Melaka tak ada tentera. Sebab pertama, askar-askar upahannya telah pun berpaling tadah. Telah pun dibayar oleh Portugis untuk berpaling tadah. Dan yang kedua, kerana angkatan lautnya telah pun berpaling tadah juga. Sebab Laksamana dia telah pun dibunuh. Laksamana Khoja Hassan ni dan juga Shah Bandar Raja Mendilah ada pengikut. Pengikut-pengikutnya adalah daripada tentera-tentera laut pada ketika itu. Jadi mereka pun telah berpaling tadah menyebabkan pertahanan Melaka menjadi lemah. Jadi dengan mudah Melaka dimasuki oleh Portugis. Walaupun Melaka bergajah, ada meriam, beribu-ribu meriam ni. Apabila Portugis masuk ke dalam kota Melaka, dia jumpai 3,000 meriam. Dan dikatakan adalah hanya separuh saja. Ada lagi beribu-ribu lagi telah pun dibawa pergi oleh Sultan ke Johor. Okey, jadi itulah pengajaran dia. Jadi apa yang berlaku selepas itu, boleh tengok buku teks, Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah tadi telah pun berundur ke Bentan. Bentan ni antara Johor dengan Melaka. Antara Melaka dan Johor. Telah berundur ke Bentan. Dan pada tahun 1515 hingga 1519, Sultan Mahmud ni cuba untuk mendapatkan semula Melaka tetapi gagal. Dan nasib tak baik juga pada tahun 1526, kubu Sultan Mahmud Shah di Bentan telah pun dihancurkan oleh Portugis. Dan akhirnya Sultan Mahmud Shah berundur ke Kampar dan mangkat pada tahun 1528. Ini Bentan. Pada masa tu di bawah kerajaan Johor. Inilah ceritanya. Setakat ni ada soalan tak? Ada apa nak tanya tak? Faham tak? Faham ke? Tak ada apa nak tanya pasal ni. Ketidakstabilan politik antara pembesar-pembesar disebabkan oleh pembesar-pembesar yang bergaduh, bersaing antara mereka sama sendiri. Okey, faham? Boleh? Okey. Okey, Asrena. Miftah, okey. Boleh faham? Boleh lah. Okey. Jadi habislah bab Melaka. Okey, jadi tamatlah bab Melaka. Jadi hari ni tak latihan. Esok lah kot. Esok kita sambung lagi. Kita buat latihan sikit sebelum kita masuk pada kerajaan Johor. Kita akan masuk pada bab 6 kerajaan Johor. Jadi bab Melaka ni panjang sikit sebab kita ada banyak benda yang kita nak sampaikan. Lepas pada ni kita pergi pada kerajaan Johor dan kerajaan Kelantan, Terengganu seterusnya lah. Okey, baik. Itu sajalah kot untuk hari ni. Esok lah. Jumpa lagi esok. Esok kita tak buat Google Meet lah. Esok kita buat latihan je. Boleh? Okey. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi minggu depan lah kot. Esok kita buat latihan je. Okey. Selamat tinggal. Terima kasih, Cikgu. Sama.